Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita sambung balik pada tajuk seni tekad. Okey, hari itu kita dah belajar tentang motif dan juga jenis seni tekad. So, hari ini kita sambung dengan alatan seni tekad. Okey, cuba tengok kat sini. Banyak sangat alatan ni kan. Okey, yang ini bukan alatan yang lain. Ini adalah alatan untuk melilit benang emas. Okey, nama dia apa? Cuban. Okey. Yang ni pula kain putih. Kain putih. Okey, kain putih ni apa guna dia? Dijadikan sebagai kain bagi mengalas tekatan yang diregang pada kayu pemidang. Okey. Maksudnya sebagai regangan lah. Okey, untuk yang ni pula. Ni apa? Okey, ini adalah gunting. Gunting ni, gunting ni digunakan untuk memotong benang. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ada jarum cenil. Okey, jarum ni digunakan untuk menjahit benang putih pada kain irasan. Okey, tengok pula benang putih tu yang mana. Okey, benang putih ni digunakan untuk mengikat benang emas yang menutupi mempulur. Okey, ni benangnya. Okey, papan tebuk. Papan tebuk ni dijadikan pelapik semasa memotong mempulur. Dan juga pisau pemotong digunakan untuk memotong mempulur. Ni pisau. Macam pisau kalau nak potong kotak ke, boleh je pisau ni. Okey, ni ada juga lilin digunakan untuk melicinkan bahagian tepi mempulur. Okey, asyik sebut mempulur je. Mempulur tu apa? Okey, mempulur ni adalah isi tekad yang bermotif. Ni dia. Inilah mempulurnya. Okey. Okey, pemidang kayu berkaki digunakan untuk meregang kain dan memudahkan tekatan. Okey, ni pula adalah kain irasan ataupun kain baldu. Kain yang dijadikan dasar tekatan. Okey, kita tengok yang seterusnya lagi. Bahan seni tekatan. Bahan seni tekatan ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang first adalah benang emas atau perak. Kedua adalah gam kanji. Ketiga adalah kain irasan ataupun baldu, kain baldu. Okey, kain baldu ni yang macam lembut tu. Okey. Siapa yang tak pernah tengok kain baldu ataupun dia pernah tengok tapi dia tak tahu nama kain tu apa kan. Okey. Benang putih dan juga kain putih. Kain putih ni untuk kain lapis ni lah. Okey. Kita tengok kat sini. Ijuk pula. Info seni. Benang ijuk. Benang ijuk merupakan serat yang berwarna hitam pada pangkal pelepah enau yang dililit dengan benang sutera merah. Ia digunakan sebagai bahan membentuk motif dalam tekad gubah. Okey. Kita tengok seterusnya. Proses penyediaan cuban. Cuban ni tadi. Yang ni. Okey. Okey. Proses penyediaan yang pertama, dia akan menyediakan 5 kotak lilit untuk menggulung benang emas ke cuban. Ni. Allahu Akbar. 5 benang. Okey. Yang kedua, melilit benang emas ke cuban secara bersilang. Macam ni. Okey. Lepas dah berjaya buat yang tu, kita kena buat mempulur. Okey, mempulur ni yang first kena melakar motif pada kemaga. Kedua, melakar dan menyuruh motif pada kemaga. Okey. Yang ketiga, proses memotong motif yang telah dilakar pada kemaga. Dan yang keempat, lilin digunakan untuk melincinkan tepi mempulur.
Yang kelima, mempulur yang telah siap. Okey, itulah dia. Okey, kita tengok ke sini. Cuban. Cuban merupakan alat daripada kayu atau buluh berbentuk pahlang atau kayu bercabang 3 yang digunakan untuk menggulung benang emas atau perak. Kemaga. Kemaga pula adalah 3 keping kad manila yang telah dilapis dan dimampatkan untuk membuat mempulur. Perkataan ini ialah akronim daripada rangkai kata kad manila yang digamkan. Kad manila yang digamkan. Okey. Kemaga. Okey. Sangga. Sangga tu apa? Pemegang bunga tekad supaya kedudukannya tetap dan tidak berganjak apabila disulam dengan benang emas, dan sangga dipotong apabila mempulur dijahit pada pemidang. Inilah dia. Ada apa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kita tengok pula yang seterusnya. Proses merekat. Okey, tadi baru proses untuk sediakan bahan. Sekarang adalah proses macam mana kita nak menekat. Okey, yang pertama. Kain kapas bertelinga diregang pada pemidang. Okey, bertelinga tu maksudnya mungkinlah ada yang hujung-hujung ni. Okey, yang kedua, kain kapas diikat pada pemidang berkaki menggunakan tali. Okey, ni digunakan tali. Nampak tak? Okey, yang ketiga, pemidang kayu yang siap diregang. Okey, ni dah. Maksudnya kain tu dia taklah melendut, orang panggil. Keempat, gam atau jahit kain irasan di atas permukaan kain putih. Okey, dan yang kelima, tak ada dah. Yang keempat, itu sahaja, dan kemudian barulah kita boleh start menjahit mempulur. Okey. Tahukah anda kain putih dijahit menjadi 4 sudut bertelinga untuk memudahkan kayu peregang diikat pada kayu pemidang berkaki. Okey, itulah sebenarnya tujuannya. Okey, langkah 2, menjahit mempulur. Yang pertama, mempulur diletakkan di atas permukaan kain irasan. Ni mempulur tadi dah letak dekat atas kain tu. Okey, yang kedua, mempulur dijahit untuk meletakkan kedudukannya supaya mudah ditekat. Supaya dia tak bergerak. Okey, yang ketiga, proses menjahit diulang sehingga selesai. Yang keempat, mempulur yang telah siap dijahit. Ni dia. Okey. Okey, lepas itu barulah kita mulakan merekat. Okey, langkah pertama. Benang emas direntaskan di atas mempulur dan dijahit dengan benang putih. Okey, yang kedua, proses menekat diulang sambil memastikan benang emas rata dan kemas. Okey, sebab tu lambat dan harga seni tekat ni memang mahal lah. Okey, yang ketiga, jahitan benang putih disisipkan ke bawah mempulur bagi memastikan keemasan. Okey, dan yang keempat, proses menekat diulang sehingga selesai. Dan kelima, memastikan benang pemegang mempulur digunting sebelum meneruskan tekatan. Yang ni tadi dia pegangkan mempulur kan, nampak tak warna hitam ni? So dicabutlah benda tu. Okey, yang keenam, hasil tekatan yang telah siap. Ni dah dia. Siap pun. Okey, ambil masa yang lama lah juga untuk siapkan ni. Okey, itu sahaja. Jadi kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Terima kasih.